Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bertemu sekali lagi di dalam ruang bicara santai Falak. Anjuran bersama bahagian Falak dan semua maklumat. Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Negeri Sembilan. Nama saya Syahrin Ahmad daripada Falak Online, dan sekali lagi kita bertemu setelah kita berjumpa minggu lepas, dan seminggu sekali kelas kita punya sesi kita bersama dengan saya. Jadi Alhamdulillah, panjang umur kita jumpa sekali lagi pada siri yang kali yang ke 456, maksudnya yang ke-6 kali okay. Untuk bersama-sama dengan anda semua dalam ruang bicara santai Falak Negeri Sembilan. Okay. Jadi terlebih dahulu saya alu-alukan agar dikongsi-kongsikan, di-sharekan link untuk ruang bicara live FB ini yang daripada page bahagian Falak dan semua maklumat Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan. Share daripada situ, sila like dan share di wall masing-masing, di page mana-mana komuniti yang ada pun. Okay, kita sama-sama sebar-sebarkan ilmu pada malam ni, insyaAllah. Jika ia bermanfaat, Alhamdulillah. Jika tidak bermanfaat, minta maaf banyak-banyak. Tapi kita akan cuba sampaikan setakat mana yang termampu, insyaAllah. Okay. Jadi sila sharekan kepada rakan-rakan semua di dalam ruangan masing-masing. Selamat bertemu pada rakan-rakan di Facebook, di YouTube. Saya pun ada juga. Dan juga saya telah sharekan di dalam page. Di wall saya pun saya dah sharekan juga, di wall Falak Online pun saya dah share juga. Jadi insyaAllah kita akan selama sejam ni kita akan bersama dengan anda semua untuk bercerita berkenaan dengan tajuk yang tertangguh yang sepatutnya kita bincang minggu lepas, iaitu sambung minggu lepas ni, iaitu tutorial Stellarium, aplikasi Stellarium siri yang kedua. Tapi disebabkan ada isu besar yang meletup-letup tahun lepas, iaitu meteor yang muncul di Sabah, Sarawak dan juga Brunei. Jadi semua kelang kabut. Bila semua kelang kabut, lepas tu fikir-fikir balik, tak apalah, kita ceritalah pasal meteor tu kan. Jadi siapa-siapa yang ingin tahu apakah yang telah berlaku di Sabah dan juga di Sarawak, di Brunei pada minggu lepas, sila rujuk kembali kepada live FB ruangan saya Selasa lepas, 2 Februari minggu lepas, di mana kita telah sama-sama membincangkan berkenaan apa yang telah berlaku ketika itu, insyaAllah. Okay. Jadi jangan lupa terus kongsi-kongsikan. Saya lebih kurang 2 minit lagi. Dan juga saya juga halu-halukan sebarang feedback daripada rakan-rakan daripada segi kualiti suara dan audio. Jika semua okey ataupun ada masalah, boleh tolong tulis dalam ruang komen. InsyaAllah kita akan cuba perbaiki setakat mana yang mampu lah. Okay. Jadi saya telah pasang ada 3 lampu, 1, 2, 3. Okay. Nak cuba terangkan balai cerap saya yang begitu gelap pada waktu malam ni. Jadi harap-harap muka saya yang daripada jauh ni nampak okey, daripada dekat tu nampak macam bulan okey. Harap-harap semua clear dah kot, insyaAllah. Okey, semua okey, Alhamdulillah. Okey. Okey, jadi sebelum kita masuk di dalam tajuk hari ini, Stellarium. Jadi saya nak kongsikan ada 2 benda yang saya nak ceritakan. Tapi itulah masalahnya, bila kongsi ni kan dia melarat-larat kongsi dia tu. Secara ringkas apa benda yang saya nak cuba kongsikan pada hari ini, pada malam ni, berkenaan dengan 2 benda yang menarik. Satu benda yang menarik, satu lagi benda saya buat sendirilah. Berkenaan dengan kapal angkasa daripada UAE, United Arab Emirates, okay. UAE, okay. Di mana mereka mempunyai sebuah kapal angkasa bernama Al-Amal, okay. Al-Amal, okay. Yang mana dia sedang di dalam perjalanan ke planet Marikh, dan lebih kurang pada pukul, kalau tak silap saya, pukul 11 malam nanti waktu Malaysia, dia akan memasuki orbit planet Marikh. Okay. Jadi
Saya cuba kongsikan sedikit di sini. Okey, kerana sudah banyak maklumat-maklumat yang telah dikongsikan melalui Twitter, dan siapa-siapa yang berada di Twitter boleh follow akaun Twitter utama ya, iaitu saya cuba besarkan sikit macam mana nampak aku dalam skrin Okay, Hope Mars Mission @HopeMarsMission, di mana ini adalah akaun Twitter rasmi agensi angkasa UAE yang sedang mengendalikan misi ke planet Marikh. Okey, jadi waktu ketika ini kalau kita lihat kan, dikatanya akan ada live mission updates kalau ikut dalam Twitter dia lah. Okay. Tapi saya tak nampak lagi link live dia kepada misi ni, sama ada dia ada link live atau tidak, banyak pada video saja. Jadi saya tak pasti adakah mereka buat live daripada orang kata apa, control command center mereka berkenaan dengan misi ni. Jadi kita sama-sama tengoklah, tunggu dah lihat lah insyaAllah. Kalau siapa yang terjumpa live ataupun link ni, harap boleh share sekali dalam ruangan komen. Pasal setakat ni saya tak jumpa apa benda mana dia punya live. Ada. Okay. Okey, sekejap saya cuba buka link di sini. Kalau betul lah dia punya live ni. Ada, okey, ada live. Emirates-Mars-Mission.ae live. Okey, saya kongsikan dan saya akan paste dalam ruangan komen Okey. Okey, semua dapat link tu? Jadi dia ada beberapa siaran TV ni, Abu Dhabi TV, Dubai One, ada dokumentari Dubai TV pun ada. Jadi maknanya dia ada banyak siaran coverage pun. Jadi boleh tengok dalam ruangan-ruangan ni dia punya link. So rasanya semua dapat semua dah dapat link dekat dalam komen InsyaAllah. Jadi boleh follow mereka lepas daripada sesi live kita pukul 10 ni. Jadi bolehlah sama-sama kita buka kan link ni insyaAllah. Okay. Alright, jadi jangan lupa teruskan kongsikan kita punya live FB ni. Okay, kita akan bermula sebentar lagi kelas kita ni. Jadi insyaAllah harapnya janganlah ada rakan-rakan kita yang terlepas pasal kita akan masuk sambungan kepada kelas Stellarium kita, siri yang kedua insyaAllah. Okay. Jadi mudah-mudahan kita berjaya lah dapat meneruskan agenda kita. Dan lagi satu saya nak cerita berkenaan dengan satu artikel yang saya telah tulis di Falah Online pada siang tadi berkenaan dengan sebuah asteroid yang nama dia macam best je. Okay? Asteroid 2001 FO32. Walaupun saya letak disclaimer tidak ada kena-mena dengan Falah Online. Okay? Walaupun saya harapkan adalah Falah Online jumpa asteroid dia sendiri. Tapi adalah nama dia macam itu, 2001 FO32 yang akan melintasi bumi pada 21 Mac 2021 nanti. Okay? Dan saya tengok ada beberapa laman web yang telah mula berkongsi, bercerita berkenaan dengan ni kerana dikatakan asteroid ni adalah asteroid yang terbesar untuk tahun 2021 yang akan melintasi bumi. Jadi biasanya cerita-cerita macam ni, okay, orang akan viral tak tentu arah. Okay, dia akan kata ini dia akan cakap asteroid akan berlanggar dengan bumi pada bulan Mac. Dah mula lah tu. Okay. Jadi bila dah macam tu, dia berulang lah benda yang sama tiap-tiap tahun, berulang. Walaupun kita dah berbuih cakap dalam artikel tu, walaupun artikel ni, artikel yang lain pun dia dah mengatakan bahawa dia tidak berlanggar. Dia berpotensi, okay, asteroid berpotensi berbahaya, tetapi dia akan melintasi bumi pada jarak berapa juta kilometer, jauh daripada bulan. Okay. Jadi dia bukannya menuju ke bumi, dia melintas dekat, hampir dekat. Jadi maknanya tidak berlanggar. Cuma kadang-kadang tajuk tu nanti, tengok nanti kalau ada mana-mana blog yang akan pick up benda ni, mesti dia akan buat tajuk NASA telah membuktikan bahawa ada asteroid akan melintasi bumi dan akan melanggar, akan membesarkan bumi jika berlanggar.
orang tak baca yang jika tu, jadi dia kelang kabut. Lepas tu bila baca-baca dalam artikel, tengok bahagian bawah dia kata walau bagaimanapun, dia punya ayat last sekali dia kata, walau bagaimanapun asteroid ni tidak akan melanggar sesuatu. Tapi mula-mula tu dia cerita, kalau asteroid ni melanggar, dia akan menyebabkan tsunami, dia akan menyebabkan kepunahan. Huha. Yang itulah yang orang selalu pick up dan viral. Okay? Jadi itulah masalah dia. Jadi setakat ni saya belum jumpa lagi mana-mana laman web bahasa Melayu yang menceritakan benda ni. Jadi saya terus siap-siap buat artikel ni. Okay? Orang kata preventive measure lah. Okay? Jadi kalau andai kata siapa-siapa yang ternampak ada orang bagi link yang menceritakan yalah, tidak memberikan maklumat yang betul, silalah bagi link kepada artikel ni, saya dah buat siap-siap. Okay? Mudah-mudahan ia dapat membantu semua, insyaAllah. Okay, dan saya tengok juga bila saya perhatikan menggunakan simulasi Sky Safari ataupun mungkin kita boleh buat dalam simulasi dalam Stellarium pada March nanti, dia akan bergerak laju. Okay? Maknanya dalam beberapa minit kita meneropong dalam teropong kita tu, kalau katakan kita dapat teropong dia dalam, kita dapat lihat dia dalam teropong asteroid tu, dia akan kita dapat lihat dia bergerak di celah-celah bintang. Kita nampak bintang, tapi ada dia seorang, dia bergerak, merayap seorang-seorang. Okay? Jadi maknanya laju tu, kira laju. Okay? Jadi kalau kita ambil gambar dalam masa daripada bermula katalah 1 pagi daripada tengah malam sampai ke subuh tu, jauh tu dia bergerak, sudah lebih kurang berapa degree, rasanya dah dekat berapa degree, memang jauh lah, lebih daripada 10 degree kalau tak silap. Okay? Jadi cukup menarik lah, interesting juga dan mudah-mudahan langit kita cantik dalam masa tu. Kalau cantik, insyaAllah saya akan cuba buat cerapan lah kalau nak buat live pasal ni pagi-pagi buta kan, tak ada orang nak tengok live pagi-pagi buta kan. Jadi kita buat je lah recording dulu, jadi orang kata kita tengok lepas tu lah apa yang akan jadi, insyaAllah. Okay. So itulah 2 benda yang saya nak cerita berkenaan pada malam ni. Jadi ada tak apa-apa soalan berkenaan dengan 2 benda tadi? Kalau ada apa-apa, siapa yang ada soalan mungkin boleh tanya terlebih dahulu. Okay, rasanya tak ada kot. Okay, jadi rasa kita boleh mula kita boleh sambung dengan Stellarium ni. Tapi itulah saya kata, kalau boleh follow untuk Hope punya Mars mission ni, sila follow dia punya Twitter account. Okay, pasal bagi saya kalau nak dapat maklumat yang terkini direct daripada tuan punya badan agensi itu sendiri, daripada minit ke minit, saat ke saat apakah yang berlaku dengan misi tu, pergilah ke Twitter rasmi dia orang. Pasal Twitter ni dia sequential, dia sedap sikit tengok. Kalau Facebook ni dia merapu-rapu, dia sekejap dia refresh pergi tempat lain, refresh tempat lain ni kan. Lepas tu pening kepala tengok orang bergaduh dalam komen, dia pusing-pusing macam tu. Okay? Jadi sila follow dia punya Twitter lah. Twitter ni bagus sebenarnya. Okay? Follow lah orang yang elok-elok, jangan follow orang yang tak elok. Okay? Itu je. Okay? Baik, jadi okay. Rasanya semua okey, tak ada masalah semua, insyaAllah. Alright, so kita boleh mulakan Stellarium. Saya buka Stellarium di belakang. Saya cuba buka full screen insyaAllah. Nampak ke tak? Okay, so, alright. Okay, jadi kita masuk siri kedua, bahagian Stellarium, aplikasi yang kita telah buat introduction pada bulan lepas. Okay, berkenaan dengan satu aplikasi yang wajib, bagi saya lah wajib semua peminat astronomi kena ada dalam PC masing-masing, dalam komputer, dalam PC masing-masing, laptop ke desktop ke apa benda lah. Ini bukan mobile saya cerita ni adalah aplikasi yang dalam PC, kerana dia merupakan satu aplikasi yang sekali imbas kita tengok dia macam main-main je. Dia macam apa kata budak-budaknya aplikasi kan, tapi sebenarnya dia penuh dengan utility ataupun fungsi-fungsi yang berguna untuk setiap pencerap peminat astronomi yang ingin mencerap langit malam. Okay, dia amat berguna dan amat penting untuk kita ambil tahu, sebab kalau kita nak mengejar benda-benda kat langit, contohnya macam nantikan kehadiran asteroid
2001 FO32 tu nanti, bagaimanakah kita nak letakkan maklumat tu dalam Stellarium untuk menunjukkan kedudukan dia pada waktu kita nak mencerap. Kan? Benda tu boleh. Okay? Benda tu boleh diletak dan dia boleh memberi kita simulasi dan dia boleh memberi kita panduan supaya kita boleh buat planning kita nak, okay, kalau kita nak mencerap waktu mana yang best, pukul berapa. Dia pasal asteroid ni dia akan terbit tengah malam, lepas tengah malam lebih kurang pukul 12 tengah malam sampai ke subuh. So kita ada lebih kurang 5 jam 6 jam, okey. 5-6 jam 6 jam tu dia bergerak banyak kawasan langit tu. Jadi point manakah kita rasakan paling cantik? Dia ada melintas bintang terang ke? Kan? Dia boleh nampak dalam skrin komputer, dalam skrin kita punya orang kata apa? Kamera ke, kan? Benda-benda macam tu kita boleh buat dalam Stellarium, okey. Jadi itu sebab kata benda ni penting, kena ada, okey. Jangan apa kata tidak terlalu mengharapkan orang kata aplikasi yang macam mobile yang macam yang percuma tu lah, okay? Yang macam Skychat ke benda semua tu, itu boleh kan, tapi dia benda ni bagus, kena ada, penting So harap-harapnya semua ambil maklum benda tu. Dan kita telah berincang pada sesi yang lepas berkenaan dengan benda yang wajib kita kena setkan terlebih dahulu apabila kita menggunakan Stellarium. Jadi kita ulang balik sikit. Yang pertama adalah menu dia. Menu dia akan muncul sebelah kiri dan kanan. Sebelah kiri dan bawah. Okay? Jadi kalau kita gerakkan mouse, dia akan hilang. So kalau kita kalau boleh nampak di penjuru kiri bawah mouse saya ni, dekat bawah tu dia ada satu tanda 3 segi. Kalau kita tekan, dia akan jadi 4 segi. So benda tu melekat, menu tu melekat di situ. Okay? Sama juga yang bawah ni pun dia ada juga, sebelah bawah tu ada satu 3 segi tu, kan? Dia akan melekat. Salah butang kecil sangat ni, tak nampak ni. Oh, yang belah sini. Okay. Jadi itulah yang pertama yang kita kena, bagi saya seeloknya buat, biar kita nampak menu dia ni. Pasal dia punya menu bukan macam menu Windows dekat sebelah atas. Dia sebelah kiri dan sebelah bawah. Okay, itu yang pertama. Yang kedua adalah paparan di sebelah bawah ni. Dia ada satu paparan dipanggil sebagai meteor shower. Macam mana saya nak zoom ni? Tak boleh nak zoom. Okay, kat bawah ni. Nampak saya gerakkan mouse ni. Sebelah bawah ni ada satu, dia tulis meteor shower. Dia nampak macam garis-garis. Okay. Jadi yang garisan-garisan tu, kalau kita tengok paparan, bila kita buka Stellarium ni, kita akan nampak dia tunjuk bintang semua-semua tu. Dia selalunya tunjuk macam ni lah. Okay. Bintang semua tu. Lepas tu dia ada nampak macam ada dia tandakan warna biru ni. Biru, ada benda-benda, dia macam bintang tapi dia macam pecah-pecah sikit. Okay. Okay, apakah sebenarnya benda tu? Itu adalah titik radian ataupun munculnya apa kata meteor. Okay. Kalau meteor Perseid, dia akan tunjuk dekat buruj Perseid. Kalau meteor Leonid dekat belah mana. Okay. Jadi nampak dia punya kedudukan dia. Okay. Jadi kita tak nak tunjuk dia macam tu dulu pasal pening kepala. Jadi kita hilangkan, jadi kita tekankan bahagian bawah ni, hilangkan dia. Togglekan dia supaya dia hilang. Nampak Okay. Jadi itulah kita hilangkan meteor ataupun taik bintang, ataupun seperti mana Dak Nam ceritakan, bukan taik bintang, cirit bintang. Okay. Bukan saya yang bagi nama tu. Itu ada dalam kamus Dewan Bahasa. Sila check sendiri, okay? Online. Bukan salah saya, kalau jangan marah saya. Benda tu ada, wujud rupanya. Okay, cuma nak guna tak nak guna je lah. Jadi untuk dalam kes macam ni kita panggil meteor je lah, pakai meteor je. Jadi kita hilangkan tu. Kemudian kita ada satu lagi paparan, kalau yang ada, rasanya tak semua yang ada, tapi mungkin ada. Dia tulis seperti satellite hint. Satellite. Okay, gambar satellite bawah ni. Itu dia akan tunjuk macam kadang-kadang ISS lalu ke Hubble teleskop ke satelit-satelit yang banyak-banyak tu lalu, dia akan muncul, dia akan buat tandaan kat sini. Okay? Jadi yang ni pun kita hilangkan dulu. Okay? So kita bagi dia kosong dulu. Kemudian kita dah buat juga lokasi. Okay? Location window, menu sebelah kiri atas sekali, location window, ataupun tekan F6, function key F6. Dan di sinilah kita setkan kita punya lokasi kita. Okay. Kalau kita kongsikan mengikut peta,
Kalau kita klik dekat mouse kat peta ni, dia ada arrow warna merah. So bila kita klikkan dekat negara-negara lain, kita nampak perubahan simulasi dekat belakang background kan. Dia akan ikut waktu di sana lah. Okay, tapi kalau ikut peta ni dia agak kurang, dia secara kasar dia tidak begitu accurate. Jadi kalau kita nak, kita boleh terus search nama. Kita search Kuala Lumpur. Kadang dia tak keluar. Okay, kalau tak keluar, kita pasal Kuala Lumpur ni, pasal dia bergantung pada dekat mana mouse kita letak ni. Kalau kita letak, kali terakhir kita letak mouse yang arrow merah dekat peta ni dekat negara Mongolia, dia tak jumpalah Kuala Lumpur. Jadi kita kena klikkan dekat Malaysia. Tapi Malaysia tu dalam peta tu kecil. Okay? Jadi susah nak tekan tu. Jadi macam mana kita buat? Kita reset location list. Kita resetkan dia terus. Okay? Barulah kita cari Kuala Lumpur. Baru ada. Okay? Nampak Ataupun yang ketiga, cara dia adalah menggunakan Google long latitude dengan longitude. Nilai latitude dan longitude. Dan di sini kita boleh buat bandar kita sendiri. Katalah kita nak letak rumah saya, contohnya rumah saya. Okay, kemudian di negara Malaysia, dekat planet apa, bumi lah kan. Okay. Time zone Asia atau Kuala Lumpur, kita letak kita punya latitude, longitude yang kita akan dapat nilai tu daripada mana? Daripada Google Map. Okay. Kena buka Google Map. Jadi Google Map ni, kalau kita buka Google Map cuba tengok Okey, katalah kita klik dekat mana-mana kawasan. Ni kawasan merah. Kawasan merah je. Katalah dekat dekat Sungai Buloh katakan. Kita klik dekat Sungai Buloh katakan. Okay? Bila kita klik mouse tu, okay. Kita klik dekat mana yang katalah rumah kita tu. Dekat bawah ni Google Map tu dia ada tulis macam ada macam ni Kampung Seri Indah, postcode Sungai Buloh, Selangor, lepas tu ada 3.22, lepas tu ada 101. Itu adalah latitude, longitude. Okay. Kalau belajar geografi, latitude adalah daripada khatulistiwa sampai atas, sampai 90 darjah utara, ataupun khatulistiwa sampai 90 darjah selatan. Okay. Longitude garis bujur. Itu penting kena belajar geografi. Kan? Kita tak belajar geografi kan macam-macam viral pula keluar tu. Okay. Jadi bila kita klik dekat sini, klikkan dekat nombor tu. Okay. Jadi kita lihat dekat paparan sebelah kiri ni, dia akan keluar paparan dalam bentuk format ni. 3 darjah, 13 minit, 41 ada tanda. 13 darjah ada tanda kosong atas tu. 3 darjah tanda kosong. 13 ada satu calik, 41 pun berapa ada 2 calik. Satu calik tu bermaksud minit, 2 calik tu saat. Okay. North bermaksud utara. Yang ini adalah yang nombor lagi satu, longitude. Okay, 101 berapa darjah, 32 minit, berapa. Itu dia punya tu kan. So ini adalah format yang dimasukkan dalam stellarium dekat ruangan ni. Nampak Itu ruangan ni. Jadi itu boleh dapatkan maklumat daripada Google Map, masukkan dalam ni. Okay. Dia tak, kalau kita klik dekat map dalam stellarium ni memang tak boleh pasal dia map tu kecil sangat. Okay, dia tak accurate langsung lah. Secara kasar tu boleh lah. Okay. Jadi itulah antara cara-cara dia. Kita katakan ni kita masuk Kuala Lumpur. Okay, bila kita dah klik ataupun create nama bandar tu semua tu, kemudian kita dah katalah pilih Kuala Lumpur ni. Nama Kuala Lumpur akan muncul di sebelah penjuru kiri bawah tu. Dia tulis Earth Kuala Lumpur 56 meter. Bermaksud kita dekat planet bumi di Kuala Lumpur. 56 meter tu adalah ketinggian. Orang kata apa? Ketinggian kita daripada aras laut. Okay. Jadi kalau saya letak lebih kurang je lah. 50 ke 40, 100 ke apa, jangan letak 1000 meter. Itu dah macam atas gunung. Itu kan ada berbeza sedikit. Okay? Tapi kalau kita letak bawah 100 tu okey lah. Tak perlu nak betul-betul nak cari dalam kita punya GPS lah apa benda semua kan. Tak payah accurate sangat. Okay? Tak perlu accurate sangat. Okay, semua faham Itu rasanya itu kot yang saya ada bincang yang hari tu. Saya nak tengok
Ada apa persoalan ke tak lagi? Tak ada. Tak ada. Okay, semua duk cerita pasal cirit bintang. Tapi lagi. Alright. Okay, tak apa. Kita teruskan. Okay. Kemudian kita seterusnya, bila kita nak papak, kita dah setkan tu, kita dah set location, itu kita dah belajar, kita kena set waktu paparan kita. Okay. Jadi waktu paparan kita dia ada dua, date and time. Pada sebelah tu dia tulis Julian date. Okay. Julian date ni adalah tarikh yang sequential, bertambah daripada satu tarikh. Saya tak ingat tarikh apa tu. Tarikh permulaan ada raja apa tu, saya tak ingat. Dia kira daripada situ. Kemudian nombor tu dia akan tambah sampai kiamat. Benda lah kan. Okay? Tapi itu selalunya dalam kiraan ilmu falak. Okay? Dia akan menggunakan JD. Okay? Bukan JDT, JD. Julian date sebagai kiraan kata formula. Tapi kalau dalam kes ni kita tak perlu. Kita hanya perlu ambil, kita guna yang biasa je. Date dengan time biasa. Okay? Jadi kena faham kan? Jangan terklik Julian date ni, lepas tu tengok nombor yang pelik-pelik ni kan, lepas tu panik. Okay? Jangan buat macam tu. Jadi sila guna date and time dekat sini. Okay, jadi kita setkan date dengan time. Katalah hari ni 9 hari bulan 2, 2021, pukul 9.30 sekarang. Okay, pukul 9.30 lah. Sekarang ni lah. Jadi kita dah set waktu dia. Okay, jadi inilah paparan langit. Dan kita boleh gerak, kita boleh zoom dekat dan zoom jauh ni menggunakan pelbagai cara. Satu, sama ada kita guna mouse. Kita guna dia punya, tak sampai. Dia punya, center punya scroll ni. Kalau kita guna touchpad, kita guna jubur jari kat atas kan. Ataupun kalau kita guna keyboard, saya lupa pula kalau guna keyboard tu macam mana. Kita nak tekan apa dulu kan. Saya tengok ada siapa yang beritahu dulu kan. Control control arrow. Tekan control, arrow atas, arrow bawah. Kita zoom. Kalau nak kiri kanan, tekan arrow kiri kanan. Bawah, kiri kanan. Kalau nak zoom, tekan control, baru tekan arrow. Okay. Cara dia lah. Kalau tiba-tiba mouse kita hilang ke apa benda ke, dia merayap sendiri tempat lain ke apa benda. Jadi kita guna keyboard. Right? Okay. Terima kasih kepada Azari yang memberitahu bahawa Julian date bermula daripada tengah hari Universal Time pada Januari 1, 4713 BC sebelum Masihi. Okay, bermula pada Universal Time, tengah hari Universal Time pada 1 Januari 4713. Bersempena siapa tu ya? Dia ada cerita dia, ada sejarah dia. Jadi mungkin sesiapa boleh tahu, ada link dia tu, boleh bagi link dekat ruang komen tu. Sejarah Julian date ni. Saja-saja nak tahulah. Right? Okay. Okay, terima kasih Azri. Alright, so inilah paparannya. Dan paparan ni dia nampak bintang saja. Okay. Dan ada bintang tu telah diberi nama. Okay, jadi kalau kita nak tunjukkan garisan buruj, ada beberapa cara. Yang pertama adalah tekan C, keyboard. C, constellation. Tekan C, muncullah garisan. Okay. Kalau tak tekan C, kalau tekan lagi sekali lagi C, dia hilang. Kalau tak nak guna keyboard, guna menu yang sebelah kiri bawah ni, penjuru kiri bawah ni, kiri sekali, nampak constellation line C. Klik dekat situ, baru dia keluar. Sama je cara dia. Okay? Kemudian kalau klik tu, dia hilang balik. Itu nak tunjukkan constellation line. Kalau kita nak keluarkan nama dia, ini dah ada garisan. Tapi garisan apa tu? Kan? Nama buruj, tekan V. V ataupun yang butang sebelah dia tu. Baru dia keluar nama-nama buruj. Okay? Ryan, Lupus, Taurus, Eridanus, Calum, Fornax, Cetus, Canis Major, Puppis, semua tu kan. Okay, jadi ini adalah nama buruj rasmi yang telah diiktiraf digunakan dalam community science oleh International Astronomical Union. Okay. Nama-nama buruj ni majoritinya, semuanya adalah, hampir semuanya adalah daripada nama-nama purba, mitos-mitos Greek dan Yunani dulu. Okay. Jadi kita boleh lihat nama-nama dia, kadang-kadang nak menyebut pun payah. Okay.
Tapi kita selalu sebut, kadang-kadang kita tak tahu apa maksud dia. Contoh dia kan, contoh macam Leo. Leo tu apa benda? Leo tu adalah lion, senang nak tahu kan. Tapi kalau Camelopardalis, apa benda tu Camelopardalis? Camelopardalis tu adalah zirafah. Jadi itu adalah nama-nama yang pelik. Jadi nama ni kalau dulu saya hafal lah, boleh cerita 1 sampai berapa 88 lah. Tapi sekarang ni kita slow sikit. Jadi nak ingat balik susah. Tapi dia ada 88 buruj kesemuanya. 88 buruj. Okay, jadi kalau kita tak suka dengan nama ni, tak ada masalah. Bagilah nama sendiri pun. Masalahnya nanti, kalau orang cerita, komen, malam ni dia komen dan dia akan lalu dekat buruj sekian-sekian, Camelopardalis. Mana kita nak cari? Pasal kita pandai-pandai buat nama buruj sendiri. Nampak tak? Sebabnya nama ni telah diguna pakai oleh semua orang. Jadi kita guna je lah. Okay? Jangan nak gaduh-gaduh. Pasal nama buruj ni adalah untuk panduan kita, sebagai panduan untuk kita mengenal pasti kawasan mana langit kita tengah tengok. Ataupun kita nak pergi tengok. Contoh dia, okey jom kita tengok buruj Centaurus. Okey, bila kita sebut buruj Centaurus je, kita dah boleh agak dah, Centaurus tu dia langit sebelah selatan. Kan, dan dia tak akan naik tinggi melangit, dia akan rendah je kat situ. Jadi kita dah boleh agak lokasi dekat mana. Kan, katakan, malam ni jom kita tengok, sekarang ni jom kita tengok buruj Ursa Major. Lepas tu kita tahu Ursa Major tak naik lagi sekarang, dia naik tengah malam. Jadi kita boleh tahu, sebab kita tahu Ursa Major ni kedudukan di sebelah utara belum naik pada waktu sekarang. Jadi nampak tak dia punya dia punya pentingnya kita tahu nama-nama buruj ni dan lokasi di langit. Okey. Jadi itu yang pertama. Okey, saya ada satu soalan, saya tengok sini. Boleh terangkan, Assalamualaikum, boleh terangkan apa maksud Stellarium? Stellarium tu nama dia, nama aplikasi. Nama aplikasi Stellarium. Okey, maksud dia Stella tu bermaksud bintang, Rium tu dia macam aquarium. Rium tu bermaksud bentuk macam satu kubah. Kan? Jadi macam ni kubah bintang. Kan, aquarium adalah kubah ataupun kubah untuk air ikan, air kan, aquarium. Ni stellarium. Okey. Dia bagi nama macam tu lah. Okey. Baik, terima kasih pada soalan tu. Jadi okey, itu buruj. Jadi kita dah paparkan buruj, kita dah paparkan nama. Satu lagi sebelah butang yang ketiga dipanggil sebagai constellation R. Tekan huruf R. Yang ni lah yang keluar benda yang pelik-pelik. Garisan gambar-gambar ni. Gambar-gambar ini adalah gambar-gambar buruj-buruj di langit yang selalunya dipaparkan di dalam mana? Di dalam peta, buku-buku peta zaman dulu. Kalau kita lihat peta sekarang, kita belilah buku majalah apa benda semua tu, dia orang tak lukis buruj macam ni. Dia tak akan lukis buruj macam ni, dia akan lukis buruj bintang dengan garis macam yang tadi tu lah. Dia akan lukis macam gini je. Okay? Jadi dia zaman dulu, tak tahulah, mungkin disebabkan dia sains dan seni tu dia bergabung. Jadi dia nak nampakkan seni dalam sains itu, kajian sains tu, bila dia lukis peta bintang tu dia akan ada lukisan-lukisan. Okay. Jadi lukisan itulah yang menggambarkan buruj tu. Jadi itu sebabnya kalau macam garis, macam buruj, dia pelik lah. Macam contoh kita tengok ni. Ini adalah Camelopardalis. Okay. 3 segi ni je. Kemudian kalau kita buat garisan gambar ni, dia jadi zirafah. Kenapa dia jadi macam tu? Jangan tanya aku, dia memang macam tu. Dia memang macam tu, tak tahu kenapa. Macam mana dia orang bayangkan tu sebagai zirafah pun tak dapat pakcik nak menolong, nak mahamnya. Dia macam gitulah. Kan? Dia tak nampak sangat bentuk zirafah pun. Tapi kadang-kadang ada juga bentuk yang boleh nampak macam sama. Macam Scorpio. Okay. Macam apa kata, buruj buruj Scorpio, buruj apa lagi? Buruj Pari. Kan dia nama dia, bentuk dia sama dengan nama dia sama dengan bentuk dia. Okay, jadi kita boleh kenal. Tapi majoritinya memang berapu-rapu. Senang cakap berapu-rapu lah. Kan? Jadi itu adalah paparan peta. Jadi
kalau saya suggest untuk kita belajar langit, tak perlulah paparkan gambar-gambar ni. Okey, bawa pening pala je. Tapi nak seronok tu boleh dah. Okey. Okey. Okay, kita akan tengok menu daripada bawah ni, satu menu bawah ni. Kemudian kita hilangkan dulu menu tu. Kemudian dia ada satu lagi yang nombor 4 daripada sebelah kiri tu, equatorial grid. Tekan huruf E. Okey, nampak? Ini akan menunjukkan garisan ketinggian sudut dongak. Kan? Betul kan sudut dongak? Sudut dongak dengan sudut, kalau ke tepi tu apa kan? Yalah, sudut dongak, altitude dengan azimut. Okey. Kalau azimut tu mana daripada macam dalam kes ni kita tengok apa, utara pergi ke timur laut, lepas tu pergi ke timur, pergi ke tenggara, tenggara lah kan. Jadi itu timur laut tu semuanya itulah kompas yang kita tahulah. Tapi dia ada nilai-nilai dia kan. Kalau utara 0 darjah azimut. Lepas tu kalau pergi ke timur 90 darjah kan, dia bertambah nombor dia. Pergi ke selatan 180, pergi ke barat 270 dan kembali ke utara dia jadi 360 ataupun 0. Okey, nampak kan? Jadi itu adalah nilai azimut. Lepas tu yang garisan bulat-bulat ni adalah dia punya kata sekejap, ni saya silap ni. Okey, kawan-kawan. Saya cakap benda lain ni. Yang itu yang tadi yang saya cakap tadi tu adalah garisan azimut grid. Minta maaf. Saya tersilap. Okey. Yang saya sebut tadi tu yang azimut timur utara, selatan, timur, barat tu kan dia ada nilai azimut tu. Inilah dia. Butang yang ke 1 2 3 4 5, yang kelima. Kita lompat dulu butang keempat kan. Saya tersilap sikit. Butang yang kelima yang garisan hijau ni, nampak? Ni dah dia punya azimut. Nampak dia 10 darjah. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 sampai ke east. Nampak Kalau dipetak dia ke atas, daripada ufuk kaki langit adalah 0. Kemudian naik, kalau satu petak 10 darjah, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Atas kepala kita zenith ataupun zawal 90 darjah. Okay. Jadi ini adalah panduan arah daripada sudut, daripada segi orang kata daripada segi munculnya orang kata apa daripada kedudukan benda-benda kat langit. Okay? Daripada segi katakan kita nak tengok, kita punya reference, kita bukan kata okey cuba cari dekat Burj Orion, tak ada contoh dia. Benda ni muncul dekat azimut berapa darjah pada ketinggian 45 darjah. Jadi dekat mana tu? Dekat kawasan langit sebelah mana tu? Okey. Jadi cara dia adalah kita menggunakan paparan macam ini. Kan, paparan macam ini. Jadi ini adalah satu lagi cara untuk kita tengok. Kita adakan satu reference rujukan di langit untuk kena pasti kedudukan kat langit. Dan nilai azimut dan altitude ni dia tak berubah. Dia macam tu je. Cuba tengok kalau saya buat simulasi ni. Bintang akan bergerak. Okay, bintang akan bergerak. Okay, tapi garisan tu tetap macam tu. Pasal garisan tu adalah fix. Dia kekal. Dia berdasarkan start daripada horizon sampai ke zenith ataupun timur, barat, utara, timur, selatan, barat, utara. Itulah dia, itu rujukan dia. Rujukan macam garisan yang tidak bergerak. Tapi dekat atas tu, putaran bumi menyebabkan bintang bergerak, bintang tu akan bergerak. Jadi kedudukan bintang akan nilai altitude dan azimut bintang tu akan sentiasa berubah. Okey berubah. Okey, faham Itu adalah dia punya nilai nilai ketinggian benda kat langit. Jadi kalau selalunya kes macam gini, contohnya macam saya pernah kongsi dalam saya punya post-post dekat Facebook apa benda ke. Okay, sila pagi esok subuh bulan akan berada 10 darjah di atas ufuk sebelah tenggara, contohlah kan. Jadi saya tak cakap dekat Buruj mana, saya cakap 10 darjah
sebelah tenggara. Jadi kita tahu macam mana, kita guna kompas, kita cari tenggara belah mana, 10 darjah, tinggi dia macam mana. Kan? Kalau guna tangan, siapa pernah ikuti kita punya kelas dulu, kalau ikut tangan, kalau kita buat tangan macam ini adalah 10 darjah. Tambah lagi 20, 30, 40, 50 sampai atas 90 darjah. Jadi kita luruskan, kita tahu daripada kaki langit sampai atas ni adalah 10 darjah. Itu dah tinggi dia. Kalau 20 darjah, dia tinggi lagi. 30 darjah lagi tinggi. Kan dia kedudukan dia macam gitu. Jadi apa kata, skill untuk kita tahu kedudukan objek kat langit menggunakan altitude dan azimuth amat penting dalam cabangan praktikal astronomi macam ni. Kena tahu. Okay? Kalau kita tak tahu tu, susah nak cerita kat orang. Susah kita nak cerita. Kita nak sembang susah. Okay? Pasal dia adalah benda yang basic. Kena faham. Okay? Okay. Kemudian yang tadi tu, saya tersilap tadi tu, garisan yang equatorial grid ni, kita hilangkan. Equatorial grid ni adalah umpama garisan, kita boleh umpamakan garisan bumi punya latitude dengan longitude, tapi garisan tu diunjurkan ke langit. Okay, nampak tak? Okay. Garisan latitude kita, khatulistiwa kita tu, katakan garisan khatulistiwa kita ni, bumi ni, dia unjurkan ke langit. Garisan khatulistiwa, garisan sartan, garisan jadi, garisan kutub, dekat kutub satu. Jadi kita panjangkan garisan tu ke langit. Okay, jadi dia ada koordinat langit. Dia panggil sebagai equatorial coordinate. Ataupun dalam kes ni dia tulis equatorial grid. Dia keluarkan grid ataupun garisan-garisan grid menunjukkan koordinat equatorial dia. Okay. Jadi ini pun penting dalam kes contoh kita nak mencari objek di langit yang kelam-kelam, asteroid ke yang macam tak lama lagi asteroid yang akan lintas bumi kita tu, komet ke yang tak nampak dengan mata, benda-benda yang tak nampak dengan mata lah, dengan teleskop je boleh nampak. Dan teleskop kita tu, macam teleskop yang saya guna kat belakang ni, teleskop berkomputer yang boleh masukkan nilai koordinat objek tu. Jadi kalau selalunya dalam laman web dia akan cakap, okey, objek ni berada pada sekian-sekian. Contoh saya cuba buka satu contoh. Okay, the Skylab asteroid 2002. Ada ke tak ni? Sekejap saya tunjuk satu contoh. Skylab apa dia biasa Sky. Skylab je. Mana dah punya website dia? Allah lupa dah. Time ni lah lupa tu. Cuba tengok dia ada ke tak. Okey, tak adalah kat sini pula. Okay. Dia sebagai nilai dia dipanggil sebagai right ascension dengan declination. Kita umpama kita latitude dengan longitude. Tapi dalam kes langit, dia kalau latitude umpama declination, kalau longitude umpama right ascension. Itu adalah benda dia tu. Okey. Adalah dia punya tu. Kalau tak faham tak apa, jangan risau. Okey. Benda tu kena biar pernah dengar, nanti lain kali bila kita cakap, kita terangkan, rupanya itu koordinat. Itu kalau boleh faham bab tu pun cukup lah, alhamdulillah. Okey. Tak payah nak detail-detail itu nanti. Kita masuk siri yang ke-24 ke-25 tu nanti kita cerita pasal benda tu, koordinat sikit. Okey. Okey, saya tengok saya tutup dulu ni. Saya tengok ada soalan saya.
Tengok soalan ni, siang buruj memang tak nampak ke? Ya, memang tak nampak sebab matahari. Okay. Matahari ada, jadi tak nampak lah. Dia tu ada je kat langit. Bintang sentiasa ada kat langit. Cuma kita nampak dia dengan mata sebab cahaya matahari terang sangat. Okay. Boleh lihat juga, saya pernah rakam gambar bintang pada waktu siang. Bila 4 tahun lepas kot. Saja-saja nak try lah. Boleh dapat. Okay. Boleh dapat waktu siang. Tapi dengan mata tak nampak, kena guna teropong dan kena guna kamera yang tertentu lah. Cara-cara tertentu untuk merakam dia. Boleh nampak. Okay. Boleh nampak. Okay. Jadi, okay, itu dia. Kemudian, kita tengok ground. Okay. Kemudian kita ada lagi satu butang sebelah yang ke-6 adalah dipanggil sebagai ground, G. Okay. G ni dia menunjukkan kita punya bumi. Kalau sekarang ni malam ni kita tak nampak lah kan. Jadi kita tukar waktu dia supaya tukar waktu siang lah. Tukar time dia waktu siang. Okay, macam ni kan. Okay, ni waktu siang. Jadi kita boleh lihat ni adalah bumi. Okay, tanah lah. Tanah ni langit, ni tanah. Jadi kalau katakan kita nak tengok keseluruhan langit tanpa bumi, kita klik lah G, ground tu kat bawah, kita hilangkan dia. Jadi seolah-olah macam kalau kita tengok bawah ni nampak langit lah. Tengok atas nampak langit. Dia kita macam terapung-apung lah. Okay, nampak Tekan G lagi sekali, ada balik tanah. Okay, nampak itu cara dia. Jadi yang seterusnya adalah cardinal point. Nampak tak ada tulis east, south east, south, southwest tu. Kalau kita tak nak tengok benda tu, serabut kepala je. Kita tekan benda tu, hilanglah benda tu. Huruf-huruf tu hilang. Kemudian lagi satu, atmosphere, A. Okay, huruf A. Bila tekan huruf A, kita tekan, dia akan hilangkan atmosfera bumi. Kan? Dia nak menunjukkan bahawa disebabkan bumi ada atmosfera, cahaya matahari diserakkan ke seluruhan langit jadi terang, tak nampak. Tapi andai kata bumi ni tidak ada atmosfera, okay, kita boleh nampak bintang-bintang kalau kita menghadap selain daripada arah matahari lah, pasal matahari ni terang lah kan. Kalau menghadap belakang kita boleh nampak bintang-bintang yang terang-terang. Okay? Sebab tak ada atmosfera. Jadi kalau kita nak buat simulasi, nak menunjukkan kedudukan buruj waktu siang, tapi nak nampakkan buruj tu dalam stellarium tu, kita buangkan atmosfer A. Tekan huruf A tu kita buangkan. Ini tekan A tu dia ada lah. Tekan huruf A kita buang. Jadi kalau kita nak tengok keseluruhan langit, seolah-olah macam kita terbang di angkasa lepas, okay, kita kena buangkan bumi, kita kena buangkan atmosfera. Okay? Jadi kita buang lah. Kita buangkan bumi. Tapi dalam kes ni atmosfera bumi ada lagi. Jadi kita tekan huruf A. Jadi kita beradalah dekat angkasa lepas. Pusinglah macam mana, kita macam seolah-olah macam kita terapung-apung kat atas. Okay, nampak? Ini adalah pemandangan daripada langit daripada angkasa lepas. Kalau kita terapung-apung macam inilah. Mana utara, mana selatan? Dah mula paling mana lah kan. Jadi kalau kita tahu, kita kenal buruj, tak lama lagi kita akan belajar. Saya akan buat siri lain Saya akan buat satu siri lain berkenaan dengan buruj-buruj di langit. Yang ni kita belajar stellarium. Okay? Nanti saya akan buat satu siri khas lain, kita buat kelas lain, syllabus lain. Fokus kepada buruj, 88 buruj tu. Setiap satu tu kita akan cerita satu-satu. Jadi kita daripada situ kita akan kenal, buruj ni dekat belah mana, buruj ni bila nampak, apa yang best kat buruj tu. Kan? Objek apa yang best nak teropong, bintang apa yang best kat situ. Itu kita akan tengok, itu benda lain. Okay? Yang ni kita nak cerita hanya pasal penggunaan aplikasi stellarium. Okay, harap semua faham Okay, jadi ini adalah paparan kata langit daripada angkasa lepas. Okay, jadi kita kembali ke bumi. Tekan atmosphere, tekan ground. Inilah keadaan bumi. Okay, saya tengok dulu soalan. Okay, equatorial side dari side sisi bumi, mana tu azimuth grid dari sisi kutub utara ke selatan.
Betul lah, equatorial, saya nak cuba faham soalan ni. Kalau saya tak faham, macam tak faham soalan ni, boleh tulis semula tak soalan tu. Saya tak berapa nak faham soalan. Tak maaf Tak maaf. Nanti saya kalau boleh siapa Muhammad Helmi tolong susun sikit ayat tu nanti saya cuba jawab kalau boleh lah, insyaAllah. Nanti ada silibus kontrol teleskop guna software ni ke? Tengoklah, insyaAllah, tengok keadaan lah. Setakat ni saya pun tak berjaya lagi nak kontrol ni pasal dia tak tahu ada masalah sikit tu. Tak tahu kenapa. Okay. Soalan Hazman berkaitan, boleh disambung dengan teleskop GoTo ke? Memang boleh. Dikatanya memang boleh. Ada dia punya function dekat sini. Nanti kita tak cerita lagi dah. Boleh disambung pada teleskop GoTo untuk ni lah. Pergi mana-mana. Okay. Okay. Jadi Muhammad Faizal Osman kata ada install serial Mobile Plus tapi handphone tak ada kompas. Oh, okay. Handphone tak ada kompas Bukan dia standard ke semua handphone ada kompas? Saya pun tak pasti. Okay. Alright. Okay. Alright. Oh, so ada install dalam mobile Stellarium tu lah. Tapi kalau selalu dengar saya cakap, saya lebih recommend kalau mobile beli yang Sky Safari. Dia lagi detail. Okay, lagi detail maklumat dia berbanding dengan yang Stellarium ni. Tapi tak apalah, kalau dah ada pun tak apa, tak ada masalah. Okay, no problem. Okay, jadi inilah dia punya kedudukan dia. Kemudian kita teruskan yang dekat belah bawah ni. Kita buat sebelah malam tukar sebelah malam. Okay, katalah kita tengok ke langit, pergi dekat Orion katakan. Burj Orion Jadi kalau bila kita zoom dekat Burj Orion ni, dia akan, kalau kita perhati bila kita daripada luar, kita nampak dia bintang macam banyak, tapi bila kita zoom makin dekat, makin banyak bintang. Okay? Jadi dia seolah-olah macam dia buat satu simulasi yang macam betul-betul lah. Kan macam kita lah, tengok dengan mata nampak banyak bintang macam ni. Tapi bila kita guna teropong, banyaknya bintang kat situ kita tadi tak nampak kan. Dia nak buat style macam tu lah. Okay? Itu sebabnya makin banyak bintang Tapi dan bilangan bintang yang ada dalam Stellarium ni sebenarnya kita boleh tambah. Okay? Pangkalan data ataupun database bintang-bintang yang dipaparkan dalam Stellarium yang asas ni, itu basic je, tak banyak. Tapi kita boleh enable kan bilangan bintang yang lagi banyak. Okay? Juta-juta bintang. Okay? Jadi itu lagi best. Bila kita zoom tu makin banyak bintang tu macam tak habis-habis. Okay? Jadi dia itu nanti kita cerita sembang kemudian. Nak cerita lagi sikit ni kat bawah ni ada 2-3 lagi ni sebelum kita sikit lagi tambah 1 jam Bawah ni dia ada lepas atmosphere, ground dekat bawah ni, ground, cardinal point, atmosphere, bawah sebelah tu ada deep sky objects. Huruf D, tekan huruf D. Kalau tekan D tu, kita nampak peta kita tu selain daripada bintang, dia ada keluar macam benda yang macam benda lain. Ada 4 segi warna hijau lah, ada bulat-bulat warna kuning lah. Okay? Ada macam garisan-garisan, benda-benda yang pelik-pelik lah. Yang itu sebenarnya dia menandakan di kedudukan situ ada deep sky. Deep sky objek ni, objek-objek deep sky ni adalah objek-objek yang bukan bintang secara individu. Okay? Kalau bintang individu macam ni lah, Almita, dia tak panggil sky deep sky. Okay? Deep sky adalah contoh nebula, galaksi, cluster gugusan bintang. Gugusan bintang ni pun ada banyak jenis. Open cluster, globular cluster, lepas tu supernova. Okay? Lepas tu kita ada planetary nebula. Okay? Benda-benda macam tu lah. Dia bukan bintang secara individu. So maknanya dia adalah dia menandakan objek-objek di sky. Yang ini adalah bila kita dah kenal bintang-bintang kat langit, dah tahu buruj ni apa, bintang ni apa, kemudian bila kita dah start teropong, beli teropong ataupun beli binocular, kita dah akan nampak benda yang macam-macam lagi. Apa benda tu macam bintang tu berkumpul lah. Itu dah kita akan masuk tahap yang seterusnya. Tahap di mana kita nak berkenalan dengan objek-objek deep sky pula. Jadi ada fasa-fasa dia. Fasa pertama adalah kita tengok dengan mata, kenal buruj, kenal bintang. Fasa kedua kita guna binocular. Kita nampak buruj tu lagi jelas, bintang lagi banyak.
dapat lihat pattern bintang, pattern boros lagi jelas. Bila kita guna teleskop, kita akan nampak lagi banyak. Kan benda-benda yang tak nampak dengan mata tadi tu, kluster-kluster apa benda semua tu kan. Guna teropong yang lagi besar, nampak lagi banyak galaksi comok-comok yang halus-halus semua dah boleh nampak. Jadi itu adalah step-step kata benda-benda yang kita mula explore kan, daripada sikit ke banyak, banyak. Okay? Jadi benda tu saya memang recommend kalau boleh jangan, kalau siapa-siapa nak terjun terus tengok boleh, tak ada masalah, cuma takut tak faham kan. Jadi kita slow-slow dulu, belajar sikit-sikit dulu, kenal dulu, kemudian barulah kita dapat appreciate benda-benda kat langit ni. Kita kalau kita sembang pun best nak sembang, senang nak cakap pasal tak dekat sebelah bintang, dekat bawah Alnitab tu, dekat 3 degree bawah Alnitab tu ada cluster lah, ada sebuah emission nebula. Kalau tak faham apa benda cluster, tak faham emission nebula, tak tahu apa benda Alnitab, tak tahu 3 darjah, macam mana kita nak sembang best kan. Pasal itu adalah benda-benda yang basic, semua peminat astronomi kena ambil tahu. Tak nak lambat faham, cepat faham tu lain cerita lah kan. Pasal saya pun nak faham ni bertahun-tahun, dulu lagi kan. Tapi dia benda ni kena ambil tahu, kena ambil cakna orang kata. Kan, kena ambil usaha untuk belajar. Okay, benda-benda macam tu. Okay, jadi itu adalah deep sky. Kemudian yang ni planet. Planet ni macam contoh je, sekarang tak ada. Sekarang ni ada planet. Planet Marikh je. Marikh dah turun kot. Belum lagi. Okay, katakan saya buang dulu deep sky, berserabut sangat. Cuba lihat dekat tengah-tengah ni, tak tahulah nampak dalam skrin boleh nampak ke tak, warna merah ni. Dia nampak dia tulis Mars kan. Kalau kita klik dekat butang sebelah bawah tu, dia tulis planet label ataupun tekan alternate P. Dekat keyboard tu, alternate P, dia akan hilangkan label planet. Ini macam saja-saja kita nak menguji diri kita. Itu planet ke bintang? Kan. Jadi itu adalah lagi satu skill yang kita kena ada. Kalau kita boleh bezakan antara planet dengan bintang, itu kita dah boleh masuk tahap yang seterusnya. Okay? Tapi kalau kita masih fail, tak tahu yang mana satu planet, mana satu bintang, itu kena belajar lagi. Okay? Dia kena kata belajar lagi lah, belajar dululah. Kan? Macam orang belajar campur tolak, lepas tu belajar darat bagi, kan? Lepas tu masuk kameran lah, apa benda semua kan. Dia punya step-step macam tu. Jadi itu adalah label. Kalau kita tak tahu yang mana satu planet, kita keluarkan label. Okay. Secara defaultnya memang dah ada dah label dekat planet-planet yang ada. Okay. Jadi siapa yang perasan planet Marikh ni lama tau. Dia duduk situ je. Dia bergerak, kedudukannya tak banyak berubah daripada tahun lepas. Sebab dia sekarang ni makin jauh. Kita mula meninggalkan dia. Kita dah bergerak ke depan. So kita tinggalkan dia kat belakang. Dia tercecer kat belakang. Jadi walaupun dia tercecer kat belakang tu, sekarang ni malam ni UAE punya kapal angkasa Hope, okay, Al-Amar sedang masuk orbit. Saya tengok dalam saya punya notification Twitter ni, macam-macam keluar daripada Hope punya mission tadi tu kan. Dia keluar satu-satu. Dia tengah standby lah, dalam masa sejam lagi kot. Okay? Dia akan masuk dalam orbit. Kemudian esok kan lusa, China pula, negara China punya Tianwen-1 mula masuk orbit. Kemudian minggu depan 18 hari bulan, okay, bersebelum saya punya birthday, NASA punya Perseverance pula masuk orbit. Berturut-turut ada 3 kapal angkasa daripada bumi. Jadi sekarang planet Marikh diserang oleh makhluk asing daripada bumi. Kan? Satu dia tembak. Okay? Jadi kita tengoklah, mudah-mudahan kita doakan yang UAE punya ni berjaya masuk dalam orbit dengan jayanya. Okay? Jika dia berjaya, dia akan jadi negara yang kelima dalam dunia ni yang menghantar kapal angkasa ke planet Marikh. Kan? Dia menjadi negara Arab yang pertama yang menghantar di sana kapal angkasa ke sana. Menarik dia banyak benda yang pecah rekod lah malam ni, esok lusa insyaAllah. Okay, jadi saya tengok yang lain ni, virtual review ni, saya rasa tak nak cerita dulu.
Pasal ni dia agak detail. Jadi saya rasa saya stop untuk sini dulu. Kita jangan banyak jangan heavy sangat. Jadi apa yang saya boleh ulang pada malam ni adalah, yang pertama adalah Burj punya garisan. Okay. Tekan huruf C, keluar garisan. Nak keluarkan nama, tekan V ataupun yang butang sebelah bawah tu lah. Dia akan keluar label. Okay. Kalau dia nak gambar Burj tu, yang gambar-gambar yang pelik-pelik tu, tekan huruf R, dia keluar gambar Burj. Okay. Kemudian kalau kita nak buat garisan kat langit, garisan yang koordinat, equatorial coordinate tu, yang macam latitude, longitude bumi dipancarkan ke langit, kita tekan huruf E, equatorial coordinate. Kemudian kita nak buat paparkan garisan ketinggian, sudut dongak, kan, latitude dan sudut yang kiri kanan tu, arah mata angin tu, kita buat garis huruf azimuth grid ataupun Z. Kau dah berserabut tu, nampak peta kita dah berserabut tu kan. Kemudian kalau kita nak hilangkan ground, tekan huruf G, nampak satu langit. Kalau kita nak hilangkan huruf W, west, south, east, west ni, kita tekan huruf Q ataupun cardinal point, hilangkan dia. Kalau katakan ada nak hilangkan atmosfera bumi, tekan huruf A. Baru nampak banyak bintang. Jadi ini adalah paparan bintang langit. Kan, ni langit keseluruhan langit ni lah. Ni sebagai peta bintang. Ni dia panggil peta bintang. Okay. Kemudian kalau kita nak labelkan deep sky, tekan huruf D, dia akan tanda dekat peta tu warna hijau, warna merah, galaksi warna merah, cluster warna kuning, objek-objek deep sky, yang selain daripada bintang. Kemudian kalau kita nak labelkan planet ataupun tak nak labelkan planet, tekan huruf alternate P. Okay. Jadi itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 benda yang kita cerita pada minggu ni. Jadi silalah explore benda tu, main-main macam mana. Jadi untuk kalau siri yang ketiga nanti, kalau ada siapa yang ada soalan berkenaan dengan 10 benda tu, jangan cerita benda lain tu. 10 benda tu boleh tanya soalan ketika itu, ataupun mungkin boleh tanya soalan awal-awal lah. Saya akan postkan saya punya link dekat Facebook pada pagi hari Selasa tu, minggu depan. Jadi boleh komen dekat ruang komen tu. Siapa ada soalan, sila dalam komen tu. Jadi saya boleh prepare awal-awal lah, insyaAllah, untuk jawab itu. Lepas tu kita akan masuk tajuk baru, insyaAllah. Okay, jadi right, saya tengok dulu apa-apa soalan sebelum kita tamatkan ni. Okay, dan 6 ada jawab kat equatorial daripada sisi bumi timur barat. Sisi bumi timur barat, titik azimut utara selatan. Okay, betul kot. Okay. Okay, dalam apps dalam tu boleh Skyview. Yes, betul. Okay, dia ada banyak apps lebih kurang macam inilah. Okay. Tapi ingat kelas kita ni Stellarium kita belum bincang lagi apps dalam phone tu. Nanti kalau ada satu hari nanti boleh, kalau berpeluang lah kan, ada masa lagi, kita boleh bincang pasal apps dalam phone tu lah. Okay. Okay. Rasanya tak ada kot. Okay, rasanya tak ada kot. Baiklah, jadi rasanya okay, Alhamdulillah 10 minit, 10-9 minit. Jadi kita dah sejam bersama online. Jadi inilah kelas kita pada minggu ni. Kelas yang betul-betul ikut agenda. Selalunya dia adalah benda yang ada yang berselisih, benda yang kita lagi pada agenda kan. Jadi Alhamdulillah agenda malam ni telah berjaya diteruskan. Jadi kita telah lengkapkan siri yang kedua untuk aplikasi tutorial aplikasi Stellarium. Jadi insyaAllah pada siri yang ketiga nanti kita akan teruskan lagi function-function yang ada, dan kita akan cuba dapatkan sebanyak manfaat yang boleh menerusi aplikasi ini. Okay? Sebab ni aplikasi ni bagi saya berulang sekali sebenarnya benda ni amat berguna, amat berguna. Terutama sekali kalau bulan depan, bulan Mac nanti saya sebut kan, dia akan ada sebuah asteroid lalu.
dekat dengan bumi. Jadi mungkin kita akan buat kelas Stellarium tu sebelum 21 Mac. Nanti kita tengok tarikh dia lah, tarikh yang sesuai dah. Di masa kelas Stellarium tu nanti saya akan tunjukkan cara macam mana kita nak muat turun maklumat asteroid tu dan macam mana nak paparkan dia dalam Stellarium. Okay? Kalau nak cuba sendiri boleh, tak ada masalah. Okay? Kita nak cuba boleh, kalau tak reti tak apa, kita masuk kelas yang akan datang insya-Allah. Okey, ada soalan apa-apa lagi tak? Saya nak tengok soalan nak promote sambal hitam. Okey. Okey, apa lagi? Rasanya tak ada kot. Saya tengok saya tengah cari ni, tak ada. Okey, rasanya tak ada. Semua okey? Senyap je. Ke semua tidur? Ke semua tengah tunggu Perseverance? Perseverance lah. Hope. UAE punya tu sedang dah. Saya nak tengok apa benda cerita UAE ni. Kadang dia dah update dia punya misi dia. Saya cuba share lagi sekali. Tengok apakah cerita terbaru daripada Hope. Kalau ikut Twitter dia, 2 hours to go. Stay tuned to witness the moment that speaks for the culmination of 7 continuous years of hard work. Okay. 2 jam lagi Okay. Dia banyak keluar video dia orang ni. Video dalam bahasa Arab lah. Okay. Okay, tak apa. Tak apalah. Follow Twitter dia, insyaAllah. Alright, so terima kasih semua. Minta maaf kalau ada salah dan silap, sebarang kekurangan. Mungkin itulah, kita dalam keadaan COVID ni, harap-harap semua selamat. Jangan ke mana-mana, jangan merayau-rayau. Sila kuarantinkan diri selama 10 hari, jangan buat 3 hari. Kita selamatkanlah rakan-rakan kita, keluarga kita di sekeliling, insyaAllah. Dengan cerita esok dah boleh makan dekat kedai. Satu meja 2 orang kan. Jadi makanlah dekat kedai, satu meja 2 orang. Okay, jangan nak lebih-lebih. Dan itulah dia kita. Jadi terima kasih banyak-banyak. Kalau tak ada apa-apa lagi, insyaAllah semua okey. Okay, terima kasih semua. Jadi jumpa lagi minggu hadapan. Panjang umur. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih banyak. Bye-bye.